Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 edisi khas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sudah tentu penting untuk kita bualkan dalam tempoh 30 minit ini berkenaan dengan satu perkara yang cukup penting. Apabila nak raya ni ataupun raya ketika Aidilfitri Ramadan Syawal ini, gaji masuk awal dan juga orang ramai dah mula berbelanja ataupun dah siap serba-serbinya, tetapi dari segi perancangannya itu bagaimana? Apa yang harus dijadikan fokus? Terutamanya dalam kita nak memastikan bahawa kita mempunyai simpanan dan juga tahap keuangan kita mencukupi nak sampai ke gaji bulan 5 ini nanti lambat lagi ni. Jadi mungkin kerajaan ada yang dah masuk awal, swasta juga ada setengah syarikat swasta dah masuk awal, ada juga yang betul-betul sehari dua hari sebelum raya, ada juga yang hari ini dan sebagainya. Jadi untuk kita mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini adalah Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Prof, terima kasih sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Sudah tentu selamat Hari Raya Aidilfitri terlebih dahulu. Bercakap soal raya ini, nak menguruskan duit gaji yang masuk awal ini, apa langkah pertama yang harus dijadikan pertimbangan, Prof? Baik, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya rasa perkara penting yang kita perlu perbetulkan adalah kita kena reset minda kita, ya. Gaji awal ni tidak bermakna ialah merupakan satu durian runtuh ataupun bonus ataupun duit lebihan yang kita boleh sewenang-wenangnya untuk kita gunakan untuk berbelanja di musim perayaan. Kita harus ingat bahawa kita juga ada komitmen-komitmen yang kita perlu lunaskan, ya, terutamanya untuk bulan berikut ataupun bulan hadapan. Jadi dalam konteks ini, benda yang utama yang harus ataupun langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu asingkan gaji yang masuk tu. Sebagai contoh tu, katakanlah masuk dalam bank A. Jadi tindakan kita sepatutnya kita asingkan pada bank A tu kepada bank B ataupun kepada mana-mana tempat yang kita rasa agak sukar untuk kita akses. Ini kalau mudah akses ni takut nanti kita guna pula duit tu kan, ataupun dalam existing account tu pula kita kata duit banyak lah, gaji lepas tu masih tak luak lah orang kata. Jadi kita mungkinlah akan ada tendensi untuk gunakan untuk menyambut perayaan tu. Ya. Prof, penting juga untuk kita telitikan dari segi perbelanjaan. Kita nak fokus perbelanjaan sebelum kita masuk ke simpanan ataupun untuk kegunaan bulan hadapan dan sebagainya. Ini bercakap soal dari segi perbelanjaan ini keperluan dan kehendak. Walaupun saya rasa setiap kali Ramadan Syawal kita akan membincangkan perkara yang sama, tetapi ianya perlu menjadi peringatan dari masa ke masa dari segi keperluan dan juga kehendak. Itu satu perkara. Pandangan Prof dalam nak bershopping raya, yang dah membeli belah, yang nak beli barang dan sebagainya ini, termasuklah dari segi nak bagi duit raya, banyak sebenarnya komitmen-komitmen dan juga perbelanjaan yang perlu kita telitikan. Perlu ada checklist ke atau bagaimana perbelanjaan untuk memahami dari segi keperluan dan juga kehendak itu, Prof? Betul, saya tak nafikan bahawa topik ini merupakan sesuatu yang kita bincangkan saban tahun. Malahan saya rasa setiap daripada kita, setiap kali kita menyambut musim perayaan, memanglah kita akan lakukan ataupun kita sebenarnya dah tahu dah dari segi apa keperluan ataupun dari segi kehendak untuk perbelanjaan kita. Ini menunjukkan bahawa majoriti daripada kita memang telah sedia ada dari segi bajet ataupun belanjawan ataupun dari segi checklist yang kita kata senarai semak. Cuma yang menjadi persoalannya adalah sejauh mana kita mampu untuk mengikuti ataupun disiplin dalam soal kita berbelanja tu tadi. So dalam konteks ni kita dah tahu lah ini antara keperluan perbelanjaan. Untuk musim perayaan, apa perbelanjaan tadi kita kata? Untuk sebagai contoh kita kata persiapan dari segi baju raya, untuk kita dari segi juadah berbuka. Kemudian kita juga harus fikir, kita juga mungkin ada langkah-langkah kita yang nak balik kampung. Jadi segi kos maintenance, servis, itu antara perkara yang kita kira. Termasuk jugalah dari segi soal duit raya tadi tu. Dia bukanlah wajib tapi sudah jadi macam satu tradisi kita kan. Saya tak langsung menggalakkan anak-anak kita, saudara mara kita untuk mereka menyimpan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya sudah ada. Jadi kita lihat balik checklist kita yang lama tu, kita susun ikut prioriti, keutamaan.
Ini yang saya rasa benda-benda pentingnya. Sebab tadi kata kalau kita dah asingkan perkara-perkara tu tadi tu, kita dah tahu berapa bajet itu, jadi kita dah boleh merangka dah tadi tu. Kita juga harus ingat bahawa kita juga ada pembelanjaan yang lebih penting selepas musim perayaan tadi tu. Kita kalau boleh tak naklah sampai kita berada dalam keadaan keberhutangan. Selepas musim perayaan kita ni mungkin nak seronok sehari dua hari saja, tapi yang menderita tu mungkin bulan depan ataupun mungkin sepanjang tahun, sehingga kan ada yang mungkin tak mampu, menyebabkan mereka mengambil jalan pintas tadi tu, meminjam daripada sumber-sumber yang kita kata illegal tadi tu. Jadi perkara ini harus beri perhatian yang sewajarnya, terutamanya dalam kita nak menyambut musim perayaan, biar bersederhana tapi penuh dengan kemeriahan, insya-Allah. Prof, nak buat pengasingan gaji ini mungkinlah ada tips ataupun ada ratio percentage tertentu yang boleh difikirkan. Maksudnya, okey, katakanlah gaji masuk 14 hari bulan, 15 hari bulan 15 hari bulan nak sampai ke 30, 31, ada certain percentage-nya itu. Dan juga untuk nak sampai dari 1 hari bulan nak sampai ke 25, 26, 25 hari bulan itu perlu ada satu peruntukan ataupun portion tertentu, peratusan tertentu. Mungkin ada nasihat dan juga tips lah daripada Prof berkenaan dengan dari segi nak mengasingkan portion perbelanjaan itu berdasarkan gaji, Prof. Tadi kita kata bercakap soal tentang kita punya perayaan kan, tapi yang saya kata kita harus beri perhatian adalah dari segi perbelanjaan. Selepas kita, musim perayaan tadi tu, sebagai contoh kita akan ada dari segi perbelanjaan untuk utility yang rutin kita tadi, perbelanjaan tentang pinjaman, kita pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, semua tu kalau kita tak urus secara bijak, nanti dia akan menyebabkan kita tunggakkan, kita menghadapi masalah. Jadi dalam konteks ni sebenarnya ada beberapa kaedah kita boleh gunakan, Kalau kita biasa dengar tentang orang panggil kaedah PERK method, iaitu P stand for postpone, E adalah dari segi eliminate, R dari segi reduce dan juga K keep. Dan sebenarnya ada beberapa juga panduan ataupun kita kata kaedah. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan kaedah yang kita gunakan 70-20-10, 70-20-10, di mana 70% tu kita allocate untuk dari segi perbelanjaan kelangsungan hidup kita tadi tu, keperluan-keperluan hidup kita. Kemudian 20% untuk simpanan dan juga 10% tadi untuk pinjaman. Ada juga yang mencadangkan antara 1/3, yang menggunakan 1/3 tu untuk pembelanjaan tetap. Pembelanjaan tetap ni maknanya nak tak nak tu mesti kita langsaikan. Kemudian dari segi perbelanjaan berubah, iaitu merujuk kepada kita punya consumption kena, dan satu lagi 1/3 tu kita boleh gunakan simpanan. Jadi sebenarnya memang telah ada peraturan pertahanan, cuma sejauh mana kita ni betul-betul merealisasikan ataupun disiplin dalam kita merencanakan perbelanjaan kita. Saya ingat memang kalau kita baca-baca, kita kaji-kaji, saya ingat lebih pada 10 kaedah ataupun metod yang kita boleh bantu kita untuk mengurus dari segi perbelanjaan kita. Tapi yang seperti saya nyatakan bahawa tadi tu, mampu tak mampu kita untuk berdisiplin. Sebab kita harus ingat bahawa kebanyakan kita, termasuklah yang bercakap ni, dari segi sumber pendapatan kita ni biasanya datang daripada satu sumber saja. Tapi bila menjelang saja musim perayaan ni tadi tu, kita punya perbelanjaan tu dah macam octopus macam-macam. Masa ni lah kadang-kadang kita lebih jadi pemurah, seronoklah kita nak membeli, padahal pada hadapan tu ada lagi komitmen-komitmen yang kita perlu teruskan lagi, lebih penting maksud saya di sini. Antara perkara yang apabila kita cakap soal berbelanja ini, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada sebagai contoh buy now pay later, BNPL. Ini satu perkara yang cukup merisaukan juga, Prof, apabila Betul. Satu amount diberikan dengan cap sebagai contoh RM5,000 ke RM2,500 ke di sesuatu platform e-dagang itu, kadang-kala saya berdasarkan pengalaman saya melihat ada anak buah saya yang baru belajar di peringkat universiti dan sebagainya, entitled untuk mendapat BNPL dengan amount cap-nya itu sekitar RM2,500, ada yang RM3,000, sedangkan mereka ini tidak berpendapatan. Mereka ini tidak bergaji. Jadi satu perkara, disiplin seperti yang kita cakap tadi, disiplin satu perkara yang penting. Mungkin ada nasihat, Prof, ataupun apa pandangan Prof berkenaan dengan buy now pay later BNPL ini yang perlu disiplin tahap tertinggi konsepnya, seperti penggunaan kredit kad. Pandangan Prof melihat perkara ini. Terima kasih. Saya ingat soalan yang sangat melang lah tentang BNPL. Beli dulu, bayar kemudian. Konsepnya sama juga macam kad kredit kan. Ada duit tapi kita boleh beli dulu, boleh guna dulu dan bayar kemudian.
So dalam konteks ni apa yang saya melihat kita kena tengok dari dua perspektif ya. Dia merupakan satu bentuk kemudahan. Jadi macam kredit kad, BNPL, kita tidak boleh salahkan sebab dia merupakan satu bentuk fasiliti, kemudahan. Kemudahan ni adalah untuk mereka-mereka yang tahu ataupun punya ilmu, pengetahuan bagaimana cara untuk menggunakannya. Jadi dia akan dapat memberi benefit. Untuk mereka-mereka yang kurang pengetahuan, kemahiran, ini yang saya rasa bahaya dalam keadaan ini ya. Sebab dia merasakan bahawa kita dah ada 2,000 dalam ni, kita boleh belanja sesenang-senang hati. Jadi benda yang paling penting di sini adalah kita perlu educate terutamanya dalam golongan-golongan muda, golongan milenial, mahasiswa berkaitan dengan tata cara penggunaan bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut. Ada dia punya sebenarnya kekangan-kekangan constraint yang sebenarnya dia tak tahu kalau payment ni dia pun ada late charge lah, kalau payment tak boleh buat tu dia pun ada dari segi dia punya tu. So saya suka mencadangkan bahawa dalam konteks ni tadi perlu yang pertamanya sebagai seorang pengguna kita perlu tahu dulu dari segi apa implikasinya. Sekiranya kita tidak dapat membuat lunaskan bayaran tu apa implikasi kepada pengguna. Yang kedua juga saya yakin bahawa akan dibentangkan tak usah ATA berkaitan dengan dari segi yang kita katakanlah apa nama BNPL ni yang platform untuk penyedia perkhidmatan ni ya. Saya setuju bahawa kita juga harus melihat bahawa Kawal selia. Kawal selia dari segi kawal selia penguatkuasaan ni perlu kita perkuat, kasakan, kita perkemaskan terutamanya untuk golongan-golongan yang tadi itulah Sebab kalau kita melihat ya data menunjukkan bahawa we have almost rising numbers yang eksekutif yang milenial declare bankruptcy. Saya sedikit gusar, sedikit kerisauan bahawa jika ini berlangsung, ini berlaku, tidak dikawal selia, tidak diberi pendedahan, tidak diberi pendidikan, maka akan menyumbang ke atas peningkatan dalam kalangan-kalangan golongan muda yang diisytiharkan muflis. Ini seharusnya tidak berlaku. Ya, kemudahan itu harus diseimbangkan dari segi dia punya tadi itulah. Saya rasa ini perkara yang penting yang kita perlu beri perhatian. Walaupun ia satu bentuk kemudahan, kita kena gunakan sebijak sebaik yang mungkin. Okey, Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak fokus selepas ini adalah dari segi, kita banyak cerita dari segi orang yang memang masuk gaji 25 hari bulan ataupun yang dah masuk gaji awal 14-15 hari bulan, tetapi bagaimana mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap, mereka yang merupakan peniaga dan sebagainya. Ini juga penting dalam mendisiplinkan diri dari segi pengurusan keuangan. Jadi kita nak berhenti rehat seketika sahaja. Kita akan kembali semula selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 edisi khas sempena Hari Raya Aidilfitri, dan hari ini kita memberi fokus 15 minit tadi kita dah memberi tumpuan berkenaan dengan dari segi pengurusan keuangan, gaji masa awal, nak asingkan berapa, BNPL. Jadi waktu ini masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet adalah Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Prof, bercakap soal gaji, sebelum kita berhenti rehat tadi saya menyebut berkenaan dengan individu yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan juga mungkin peniaga, usahawan, kerana simpanan mereka ini perlu diletakkan ataupun perancangan keuangannya itu perlu lebih lagi berdisiplin. Kerana ups and down dalam perniagaan ini sudah tentu akan mengambil masa untuk mereka pulih sekiranya mereka jatuh dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi perlu ada simpanan yang kukuh dan sebagainya. Pandangan Prof ataupun nasihat Prof melihat kepada individu-individu yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap, pada masa sama harus berhemat dalam perbelanjaan, disiplin yang tinggi. Prof. Sebenarnya bila kita cakap soal pengurusan kewangan, dia tidak ada beza antara mereka yang mempunyai pendapatan tetap, pendapatan yang kita kata sekali-sekala, ataupun mereka yang tidak ataupun kurang pendapatan. Sama ada kaya miskin, maknanya tetap semua daripada kita perlu mengurus kewangan secara bijak dan juga berhemah. Cuma saya setuju bahawa untuk rakan-rakan terutama yang kalangan peniaga, usahawan yang kadang-kadang ialah macam kita cakap tadi, ada masa bisnesnya meletup, ada masa-masanya jatuh ke bawah. Jadi dalam konteks ni harus kita ingatkan bahawa bila kita, ialah dalam bisnes ni terutamanya bila kita mencapai satu titik
ataupun kemuncak perniagaan tu, keuntungan yang berlipat kali ganda sebagai contohnya tu, harus kita sematkan dalam minda. So kita tidak tahu apa akan berlaku sebulan 2 bulan lagi. Jadi harus memperuntukkan ya dalam amount yang agak selesa jugalah untuk simpanan waktu-waktu kecemasan. Itu sebab kalau kita lihat ya, kebanyakan pakar-pakar kewangan mencadangkan kita seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya antara 6 hingga 12 bulan untuk saving for emergencies. Ini saya rasa sangat-sangat relevan, terutamanya dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Sebab if something happen, ini yang kita kata kalau perniagaan tu tidak mendapat keuntungan ataupun kita berada dalam keadaan kesepian kewangan, macam mana cara kita nak berhadapan ataupun nak meneruskan kelangsungan hidup. Jadi sekiranya kita ada simpanan kecemasan tu tadi tu, jadi kita bolehlah guna untuk memenuhi keperluan semasa dan juga keperluan masa hadapan, dengan harapan ada rezeki insya-Allah dalam sebulan 2 bulan selepas itu lagi ekonomi kembali pulih dan juga kita sebagai peniaga usahawan kita dapatlah kembali menikmati hasil daripada keuntungan perniagaan kita. Jadi di sini benda yang paling penting yang saya nak nyatakan bahawa perlu mempunyai simpanan untuk waktu-waktu kecemasan. Terutamanya mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Dari segi soal menguruskan keperluan perbelanjaan tu benda yang sama. Sebab saya rasa dari segi necessitiesnya adalah benda yang sama kita kat sini kan. Jadi itu yang tadi perlu telitilah dan harus juga ingat bahawa kita perlu tingkat sebab kita punya pendapatan dia tidak tetap. Jadi perlu juga memikirkanlah bagaimana strategi ataupun kaedah kita boleh lagi menjana sumber pendapatan tadi tu untuk menampung ketidakcukupan tadi tu. Ya, Prof, menarik juga untuk saya bawakan dalam perbincangan kita ini adalah saya nak bawa berbalik semula berkait dengan BNPL seperti ada pinjaman juga mula diberikan di platform e-dagang dan sebagainya. Pandangan Prof, terutamanya kita nak memberi fokus kepada kawal selia ini. Wajarkah untuk kita memastikan bahawa platform-platform e-dagang ini meneliti dengan terperinci individu-individu yang layak untuk mendapat cap ataupun menentukan paras ceiling BNPL itu pertama ataupun pinjaman di platform e-dagang itu dan juga digital bank dan sebagainya. Kerana kawal selia pada ketika ini memerlukan satu langkah yang holistik kerana individu-individu dalam e-dagang ini mungkin boleh jadi sesiapa-siapa yang mungkin baru berhenti kerja, yang mungkin pelajar sekolah, pelajar universiti, yang mungkin ada pendapatan tetap, yang mungkin tak ada pendapatan tetap. Pandangan Prof dari segi pengawasiliaan ini? Saya berpandangan bahawa dalam konteks ni kalau boleh sebaik-baiknya kita cuba follow peraturan seperti apa yang telah dilaksanakan oleh institusi kewangan kita, sebagai contoh bank for example. So meaning that dalam konteks ni saya setuju bahawa tidak bolehlah sewenang-wenangnya, kita kena study juga dari segi background siapa kita punya bakal-bakal peminjam dalam konteks ni tadi tu kan. Maknanya kita kena tengoklah, mesti kena ada satu kriteria yang jelas siapakah mereka yang layak untuk memohon ataupun layak untuk mendapatkan dari segi kemudahan ni tadi tu. Sebagai contoh, pelajar ni macam pelajar yang macam mana? Sebab pelajar pun kita tengok, katakan pelajar yang undergraduate tu kebanyakannya adalah mereka-mereka yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan, tetapi kalau pelajar pasca siswaza, kebanyakan mereka mungkin yang sudah bekerja. So ini perlu jelas. Sebagai contohnya kalau boleh, okey, berapa pendapatan sebulan yang perlu ada? Okey, kalaulah kata pekerjaan tetap, kalaulah dia mempunyai pekerjaan yang sementara tu yang macam mana bentuknya tadi tu? Berapa dari segi umurnya tadi tu? Okey, dari segi pendapatan tu pula berapa had ataupun limit-limit yang dia layak untuk mendapat kemudahan tadi tu yang kita kata pinjaman tadi tu. So ini perkara-perkara yang perlu jelas, yang perlu di spell out supaya pengguna masyarakat terutamanya golongan-golongan muda tadilah kita sebab ini menjadi sasaran. Dia tahu. Kan, dan juga macam saya cakap tadi juga apa dari segi implikasinya tadi tu kena jelas, kena tahu. So saya rasa kalau ini kita dapat laksanakan secara langsung dapat membantu dari segi kita untuk memperkasakanlah ataupun kita lebih memurnikanlah dari segi fasiliti ataupun kemudahan BNPL tersebut. Prof, kita tidak boleh lari ataupun dalam kelompok kita sudah tentu ada individu yang mungkin berada dalam kesempitan, yang mungkin terjerat dalam langkah awal. Sebagai contoh,
pinjaman kad kredit yang sukar untuk dilangsaikan. Dan kemudian pinjaman kepada institusi yang tidak berdaftar, pinjaman secara haram dan sebagainya. Dan akhirnya menjerat diri, menjerat ahli keluarga. Dan isu ini sukar untuk dibualkan secara umum ataupun nak berkongsi kepada individu ataupun orang lain pun kadang-kadang takut, sesama ahli keluarga pun takut nak berkongsi isu ini. Nasihat Prof kepada individu-individu yang mungkin merasakan diri mereka terhimpit, tidak tahu nak ke mana, nak bercerita ke, tak bercerita ke, nak luah ke, tak luah ke, siapa yang nak diluahkan, ke mana nak pergi. Mungkin Prof ada nasihat kepada individu yang berada di dalam kelompok ini, Prof. Baik, kalau kita boleh recap baliklah ya, saya ingat dalam seminggu lepas ada satu kes di Terengganu di mana pasangan suami isteri ya, di mana suami telah memukul isteri dengan tukul besi sehingga isteri meninggal, sedihnya ya. Bila cek rupanya masalah dari segi hutang keberhutangan. So dalam konteks ini saya melihat bahawa sekiranya ada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang berada dalam keadaan keberhutangan, dihimpit masalah beban hutang, benda yang paling utamanya adalah janganlah kita panik. Kita perlu fikir secara rasional dan sesuatu tindakan yang diambil tu harus juga memikirkan kesan jangka masa panjang, bukan kesan jangka masa pendek. So dalam konteks ni sekiranya mereka memang betul-betul terlibat dengan kita kata skim pinjaman-pinjaman yang kita kata tu tidak berdaftar, alung, So saya suka untuk mencadangkan bahawa sebenarnya kita ada ya agensi-agensi, kita ada individu-individu, kita ada institusi yang dapat membantu kita. Ramai dalam kalangan ini sebenarnya tidak menggunakan kemudahan. Hampir di semua institusi kewangan, terutamanya perbankan, mereka juga mempunyai yang kita kata wealth advisor, financial advisor dan sebagainya, yang kita boleh call pihak institusi kewangan untuk mendapatkan nasihat pandangan kepada mereka bagaimana cara kita untuk mungkin menstruktur semula pinjaman-pinjaman kita. Malahan kita juga ada kita kata AKPK, iaitu Agensi Kaunseling dan juga Perusahaan Kredit, yang memang sebuah institusi yang sangat banyak success story membantu rakan-rakan kita keluar daripada masalah kemuflisan ataupun kita kata masalah dari segi dia bukan juga sekarang ni fokus kepada kumpulan-kumpulan usahawan. Dan yang paling pentingnya jangan ambil cara mudah. Kita jangan kita dapatkan nasihat-nasihat mereka-mereka yang tidak ada authority, tidak ada kepakaran pengalaman tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia terlebih bijak juga pun ada juga kadang-kadang kan, dia kata tak apa, kita loan ambillah pinjaman ni kan, gali lubang tutup lubang, yang tu yang takut. Ataupun dia cakap sekarang ni ada satu bentuk skim yang memberikan pulangan yang sangat lumayan. Yang ni skim pelaburan tu. Jadi bolehlah join ni. Dia pun ambil kesempatan kan sebab nak cari downline. Jadi yang ni harus dielak ya, sebab kita memang ada. Yang paling penting tadi tu kita jangan panik. Kita rasional, kita dapatkan nasihat, pandangan daripada mereka-mereka yang mempunyai kepakaran, autoriti dan juga pengalaman dalam nak membantu kita keluar daripada bebanan kewangan ataupun masalah keberhutangan ini. Ada jalan-jalannya, insya-Allah. Prof, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin Prof ada pandangan dan juga nasihat kepada mereka yang di luar sana yang mungkin dah berbelanja lebih ke, yang tengah nak kawal perbelanjaan, dan juga nasihat kepada mereka di luar sana yang mungkin menghadapi tekanan dan juga sukarnya nak keluar daripada tahap simpanan keuangan ini. Mungkin ada mesej kepada mereka dan sudah tentu berbelanja dengan bijak itu. Nasihat perbelanjaan bijak dan pengurusan keuangan itu, Prof. Saya suka nak mencadangkan bahawa perkara yang paling penting adalah kita kena reset daripada minda kita lah ya. Kalau kita selalu fikir tentang masalah, memang dia akan menjadi masalah. Dia cuba kita fikir ada cara penyelesaiannya. Kita mula berfikirkan macam orang katalah urus hutang, hati senang insya-Allah. Benda yang saya rasa kita perlu lakukan dalam kadar yang segera adalah setiap daripada kita perlu ubah dari segi cara gaya hidup kita. Ya. Jadi kita tidak boleh lagi lah berhidup dalam keadaan yang terlampau bersenang-senang macam keadaan dahulu. Sekarang ni kita orang selalu bercakap tentang peningkatan kos sara hidup. Perlu hidup dalam penuh kesederhanaan. Saya
yakin benda tu akan membawa kepada ketenangan dan juga kebahagiaan, dan sentiasa rasa bersyukur ke atas apa yang kita ada. Malahan dalam agama Islam juga menganjurkan sikap bersifat qanaah, iaitu maknanya berpuas hati terhadap apa yang kita ada. Sebab kadang-kadang ni selalu kita lihat orang atas pada kita, jarang kita nak orang lihat pada bawah kita. Jadi kalau kita dah betulkan minda kita, kita dah ubah cara gaya hidup kita, saya yakin bahawa kita akan dapat mencapai apa yang kita kata kebebasan kewangan ataupun financial freedom. Ini insya-Allah sama-sama lah kita lakukan. Bila? Saya rasa do it now. So kena mulakan pada sekarang insya-Allah. Prof, ya sudah tentu, lagi-lagi kalau kita tengok di media sosial, orang berkongsi macam-macam. Orang ni bawa handbag A, nak juga beli handbag A kan. Tapi dari segi kemampuan, ukur baju di badan sendiri, dan juga sudah tentu penting untuk bijak dari segi pengurusan keuangan dan juga menetapkan portion-portion tertentu untuk memastikan kelangsungan kita ada simpanan, kita ada untuk contingency dan sebagainya. Itu cukup penting. Kita tak tahu, mungkin balik daripada kampung nanti kereta overheat, nak kena repair dan sebagainya. Itu satu perkara-perkara yang perlu difikirkan dalam setiap perancangan kita. Semoga anda semua yang pulang ke kampung halaman dapat pulang bertemu dengan keluarga, meraihkan Syawal ini dengan penuh kegembiraan, dalam penuh kesederhanaan, dan sudah tentu apabila pulang kembali ke Kota Raya Kuala Lumpur, pastikan anda terus mengamalkan langkah berjimat cermat, bijak berbelanja. Itu cukup penting, dan seperti yang Prof katakan, mindset itu perlu ditetapkan. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin Prof. Terima kasih sekali lagi sudi bersama dengan kami di Astro Awani ini. Kepada anda semua di luar sana, selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya juga dan seluruh kru Astro Awani dan juga di Niaga Awani terutamanya. Sekian sahaja Pantau Belanjawan 2023 edisi khas sempena dengan Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam hormat.